Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa likulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Yang dihormati dan dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya ahli jawatan kuasa Masjid Inayatur Rahman Kampung Batu Laut. Yang dimuliakan juga para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita, perkongsian sama-sama, perkongsian bersama dalam kitab Faraid atau dalam bahasa mudah pusaka dalam perspektif Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang bermaksud, wahai orang-orang lelaki dan orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Yang bermaksud, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu, dan ia adalah ilmu yang akan dilupakan, dan ia merupakan suatu ilmu yang mula-mula akan dicabut di kalangan umatku. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, perjumpaan kita yang lepas kita dah masuk dalam bab ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang faraid. Kita dah kongsikan
berkenaan dengan hukum pembahagian harta pusaka menggunakan faraid, yang mana ianya telah pun difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, ianya telah pun diwajibkan. Okey, terima kasih. Dalam arti kata lain, hukum membahagikan harta pusaka menggunakan kaedah atau kiraan faraid adalah wajib. Adapun ulama terkini telah mengeluarkan fatwa daripada fatwa Asy-Syabaqah Al-Islamiyah, mengatakan bahawasanya boleh dibahagikan harta pusaka mengikut kehendak para waris. Sama ada harta pusaka tersebut nak dibahagikan secara sama rata ataupun mengikut persetujuan di kalangan para waris. Walau bagaimanapun, terdapat 3 syarat utama bagi mengharuskan hukum membahagikan harta pusaka tersebut menggunakan kaedah suka sama suka ataupun sama rata, terpulang. 3 syarat. Yang pertama, hendaklah di kalangan semua ahli waris berakal dan juga baligh. Bila kata berakal, orang yang gila tidak termasuk. Bila kata aqil ataupun baligh, kanak-kanak juga yang belum baligh tidak termasuk. Dalam arti kata lain, tidak boleh tidak membahagikan selain daripada kaedah faraid jika ahli waris tidak termasuk dalam kalangan aqil dan juga baligh. Manakala syarat yang kedua, hendaklah tahu dahulu bahagian masing-masing mengikut kiraan faraid. Bila kata tahu, tidaklah bermaksud kena bahagikan dulu tanah. Contoh ada 10 ekar tanah, nak kena bahagi dulu, tukar nama. Tidak. Bukan itu yang dikatakan kena tahu terlebih dahulu. Akan tetapi yang dikatakan kena tahu dahulu bahagian adalah dengan cara menyenaraikan semua ahli waris yang tinggal, kemudian ditentukan terlebih dahulu. Seperti contoh, seorang lelaki meninggal dunia, ada ayah, ada bapa, ada ibu, ada isteri, ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Maka kena tentukan terlebih dahulu bahagian bapa berapa, bahagian ibu berapa, bahagian isteri berapa, bahagian anak lelaki berapa dan bahagian anak perempuan berapa. Dan tentukan itu bagi saya tidak mengambil masa yang terlalu lama. Paling-paling tidak sekitar 5 minit ke 10 minit sahaja. Kita senaraikan nama-nama waris yang tinggal dan kita tentukan ayah 1/6, ibu 1/6, isteri 1/8, anak lelaki dan juga perempuan asabah, baki keseluruhan dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Dah, itu sahaja. Bukan bila sebut tentang faraid ini, sebut tentang pembahagian pusaka ini, dalam kepala kita tanah berekar-ekar, kereta besar. Bukan itu maksud yang dikatakan disegerakan urusan faraid, tetapi ditentukan dengan segera. Dan syarat yang ketiga, hendaklah tidak mengungkit-ungkit, hendaklah dengan rela hati, ikhlas. Seperti contoh, situasi waris-waris ingin membahagikan harta dengan cara sama rata. Kena semua waris ataupun waris yang bersetuju. Bagi waris yang tidak bersetuju, dia boleh ambil bahagian dia dan dia boleh pergi.
Bagi waris yang bersetuju untuk sama rata, misal kata, hendaklah dengan cara ikhlas hati dia, bukan kerana paksaan, bukan kerana ugutan dan sebagainya daripada waris-waris yang lain. Jadi ketiga-tiga syarat ini perlu diambil kira seandainya waris ingin membahagikan harta pusaka mengikut persetujuan masing-masing. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila sebut faraid ini, ia merupakan pilihan paling utama. Pembahagian faraid ini bukan pilihan kedua, ketiga, bahkan ia adalah pilihan yang pertama. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala dah memberi ancaman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10, 11, 12. Tuan-tuan boleh semak. Setelah ayat yang berkaitan tentang faraid, bagi suami berapa, bagi isteri berapa, bagi ayah, ibu, anak, adik-beradik. Ayat selepas itu apa kata Allah? Tilka hududullah. Demikian itulah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya berkaitan faraid tadi, pembahagian harta pusaka tadi, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang amat besar. Surah An-Nisa ayat yang ke-13. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-14, apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabum muhin. Yang bermaksud, dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Derhaka ini apa? Kembali kepada ayat sebelum tadi, ayat tentang pembahagian pusaka kepada suami berapa, isteri berapa, ayah berapa, ibu berapa, anak-anak berapa. Sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kekallah dia di dalamnya, dan baginya azab siksa yang amat menghinakan. Perkara ini seringkali saya ucapkan dalam kuliah faraid. Supaya apa? Supaya kita faham bahawa pembahagian faraid ini bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga. Bahkan ia adalah pilihan paling utama. Dan sekiranya kita nak ambil pilihan faraid ini, kita nak ketepikan ia, hendaklah kita kena dahului pembahagiannya. Seperti mana yang disyaratkan tadi, 3. Yang ketiga tadi, hendaklah tahu dahulu jatah atau bahagian masing-masing di kalangan waris. Supaya apa? Supaya tidak timbul perasaan menyesal, tidak timbul perasaan kecewa di kemudian hari. Belum bahagi faraid, tetapi dah bagi ikut suka sama suka. Lepas tahun, lepas 2 tahun, bila dia dapat tahu bahagian faraid dia sekian-sekian lebih banyak yang sepatutnya dia dapat, tetapi di awal-awal lagi dah dibahagikan ikut suka sama suka, maka pada ketika itu timbul rasa penyesalan. Sebab itu tadi 3 syarat yang ulama meletakkan sekiranya hendak dibahagikan mengikut suka sama suka ataupun sama rata. Aqil baligh di kalangan para waris, tahu bahagian masing-masing. Kemudian yang ketiga, ikhlas memberi sekiranya bahagian dia yang sepatutnya banyak tetapi dikurangkan disebabkan waris lain, adik-beradik dia yang lain, adik perempuan, kakak contohnya, dapat sedikit sepatutnya tetapi diberikan bahagian dia supaya sama rata. Dia kena tahu terlebih dahulu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita akan sambung dalam bab yang keempat, iaitu bab tarikah. Apa yang dikatakan tarikah ini?
Definisi tarikah ialah pusaka berupa harta atau hak-hak yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati kepada waris-warisnya yang masih hidup serta berhak menerimanya. Bila kata berhak, kita dah lalui sebelum ini dalam perkara-perkara yang menghalangi seseorang mewarisi harta pusaka. Apabila perkara-perkara tersebut ada di kalangan waris, maka waris tersebut tidak layak menerima harta pusaka, tidak berhak. Apa dia? Membunuh seperti contoh, ataupun murtad, berlainan agama di kalangan waris dan juga si mati, maka perkara tersebut terhalang daripada waris tersebut mempusakai atau mewarisi harta si mati. Istilah para fuqaha, tarikah digunakan kepada apa yang ditinggalkan oleh si mati kepada warisnya, sama ada si mati itu mempunyai hutang ataupun tidak. Sama ada hutang itu bersangkutan dengan manusia seperti hutang mahar kahwin, ataupun tidak bersangkutan dengan manusia seperti gadaian dan lain-lain. Harta yang ditinggalkan oleh si mati tidak boleh dibahagikan melainkan setelah diselesaikan beberapa perkara mengikut susunan seperti mana berikut. Apabila berlaku sahaja kematian, tidak boleh terus kumpul waris bahagi harta pusaka, tak. Kena buat dahulu 4 perkara ini, 3 perkara ini, 3 perkara ini sebelum pembahagian faraid dimulakan. Apa dia yang pertama? Hak-hak yang bersangkutan dengan harta tarikah seperti zakat, iaitu jika sebelum meninggalnya si mati telah diwajibkan baginya mengeluarkan zakat, akan tetapi belum sempat mengeluarkan zakat, dia telah meninggal dunia, maka wajib dikeluarkan zakat daripada harta si mati sebelum dibahagikan kepada waris-warisnya. Contoh lain seperti nazar, seperti langgar sumpah. Dalam arti kata lain, hutang si mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang terbahagi kepada 2. Hutang kita dengan Allah, dan satu lagi hutang kita dengan manusia. Yang kedua, hak yang bersangkutan dengan upacara mandi dan mengebumikan jenazah si mati mengikut senang dan susahnya si mati sewaktu hidupnya, kecuali upacara pengkebumian isteri yang kaya adalah tanggungan suami yang kaya jika si isteri tidak menderhakai suami. Bila kita sentuh tentang pengurusan jenazah, yang pertama adalah urusan memandikan jenazah, yang kedua urusan mengkafankan jenazah, yang ketiga urusan mensolatkan, menyembahyangkan jenazah, dan yang keempat urusan mengkebumikan urusan jenazah. Di kampung kita alhamdulillah Batu Laut, Masjid Inatul Rahman, ada kaedah khairat kematian. Betul kan tuan-tuan? Ada kan khairat kematian? Tak salah benda tu, dan benda tu pun dikira bagus. Sebab apa? Sebab persediaan kita semasa hidup. Akan tetapi hukum asal kos melibatkan pengurusan jenazah hendaklah diambil daripada harta si mati terlebih dahulu. Dari urusan mandinya, urusan kafannya, urusan sembahyangnya, dan urusan kebuminya. Dan yang ketiga, hak yang bersangkutan dengan hutang yang tertangguh didahulukan sebelum wasiat, meskipun didahulukan menyebut wasiat daripada hutang di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan perasan, dalam ayat-ayat Al-Quran berkaitan tentang pembahagian harta pusaka, Allah menyebutkan min ba'di wasiyatin tusuna biha au dain, disebutkan wasiat terlebih dahulu. Akan tetapi dalam urusan mengutamakan, mana yang lebih utama adalah menguruskan hutang si mati terlebih dahulu. Hutang dengan Allah yang pertama, kemudian pengurusan jenazah, dan yang ketiga hutang si mati dengan manusia. Sama ada hutang duit,
sama ada hutang di gadaian, ar-rahnu dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, Ra'aitu Rasulullah SAW bada'a biddaini qabla al-wasiyah. Telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan membayar hutang sebelum melaksanakan wasiat. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Yang bermaksud nyawa seseorang muslim yang belum menyelesaikan hutangnya tergantung sehingga dia menunaikan dahulu hutangnya. Hutang ini secara umumnya terbahagi kepada beberapa kategori. Yang pertama, hutang dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Iaitu seperti contoh zakat, kafarah sumpah dia, nazar dan sebagainya. Maka wajib ditunaikan daripada harta peninggalan si mati tadi walaupun tidak diwasiatkan. Walaupun si mati tak mewasiatkan sebelum dia mati, masa hidup dia diwasiatkan. Yang dikatakan wasiat ini, wasiat yang tidak kurang daripada 1/3. Itu antara syarat-syarat wasiat. Nanti kita akan masuk lebih terperinci tentang bahagian atau bab wasiat. Antara yang pertama, tidak melebihi daripada 1/3 harta peninggalan si mati. Yang kedua, bukan kepada ahli waris. Siapa ahli waris? Nanti kita akan masuk. Di kalangan lelaki 15 orang dan di kalangan perempuan ada 10 orang. Walau bagaimanapun jika terkumpul ke-25 semua waris ini, ada yang terhalang dan hanya 5 sahaja yang benar-benar layak. Nanti kita akan masuk dalam bab ashabul furud dan juga ahli-ahli waris yang lain. Hutang yang kedua iaitu hutang dengan manusia sahaja, seperti gadaian, sewa, mahar kahwin dan sebagainya. Jika hutang tersebut bagi pihak perseorangan diwajibkan membayar kecuali dimaafkan, dan jika daripada orang ramai maka ianya wajib dibayar. Dan yang ketiga, hutang dengan Allah dan manusia. Dalam masa yang sama dia berhutang dengan Allah dan dia berhutang dengan manusia. Jika tidak mencukupi untuk membayar kedua-duanya serentak, hendaklah didahulukan hutang Allah Subhanahu wa taala daripada hutang manusia. Dia ada hutang dengan Allah, ada dengan manusia ada. Yang mana nak kena dahulukan? Hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis hutang, bayar hutang dengan Allah tak cukup, maka kena dahulukan hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika harta tersebut mencukupi untuk kedua-duanya, maka hendaklah dibayar akan hutang tersebut, sama ada dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan manusia. Dalam kitab ini penulis ada meletakkan satu nota yang mana perlu diingatkan beberapa perkara yang sangat penting, yang mana kebanyakan manusia tidak tahu mengenainya, iaitu mengenai upacara mandi dan pengkebumian jenazah. Perkara yang wajib bagi waris si mati dalam menggunakan harta ataupun peninggalan si mati itu cuma untuk membeli sabun, membeli berus, minyak wangi, kapur barus, kain kapan, katen, daun-daun yang digunakan untuk mandi, dan upah menggali kubur, upah sebagainya yang bersangkutan sahaja. Akan tetapi upah sembahyang jenazah yang biasanya kebanyakan masjid buat, bila ada solat jenazah ada sampul untuk jemaah. Saya tak kata salah, tetapi itu duit tersebut bukan daripada duit si mati. Sekiranya ada di kalangan waris yang nak menginfakkan dengan niat untuk arwah, boleh dibuat. Akan tetapi upah sembahyang jenazah yang dilakukan oleh kebanyakan orang di Malaysia dan selainnya, begitu juga upah tunggu kubur. Di sini tak ada kot ya. Ada setengah tempat masih lagi mengamalkan. Bila berlaku kematian, waris ni upah orang lain untuk tunggu kat kubur.
dibaca Quran dan sebagainya. Selama 7 hari atau 40 hari, dan juga upah baca Al-Quran. Dan ada juga yang masih buat. Saya tak kata salah, cuma masih ada yang buat sekiranya dibayar upah bagi orang yang nak baca Al-Quran. Contoh, kita hadiahkan pahala ini kepada arwah Sipolan bin Sipolan, contoh. Jadi 1 juz dibagi, contoh RM100. Siapa yang nak baca? Pilih di kalangan jemaah. Duit tersebut bukan diambil daripada harta si mati. Kalau nak beri, ini atas inisiatif waris. Sama ada kumpul di kalangan semua waris, ataupun ada di kalangan waris yang ada lebihan harta dengan niat infak untuk sedekahkan kepada si mati. Dan juga upah baca Al-Quran itu semua tidak termasuk dalam kiraan upacara mandi dan pengebumian jenazah. Jika diinginkan, maka bolehlah dilakukan dengan menggunakan harta waris ataupun daripada sedekah orang ramai. Ini pun masih lagi kadang-kadang ada yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Bila berlaku kematian, yang datang bagi duit. Duit itu boleh digunakan untuk urusan-urusan tersebut. Kadang setengah-setengah tempat di rumah si mati letak beras dalam jug, letak beras dalam besin. Jadi orang datang letak duit dalam tu. Dan itu yang sepatutnya, bukan tuan rumah yang menyediakan hidangan. Kalau ikut kaedahnya, apabila berlaku kematian, orang yang menziarahi, orang yang mendatangi yang perlu menginfak, bukan tuan rumah. Bagi mereka yang berkemampuan, boleh menggunakan kain sutera untuk wanita dan kain yang mahal untuk lelaki bagi mengkafankan jenazah mengikut hal kaya dan miskin si mati ketika hidupnya. Sebab kain kafan ni ada grade. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang semeter RM8, ada yang semeter sampai RM50. Jadi ikut pada kemampuan. Kalau seandainya si mati itu semasa hidupnya kaya, tak ada masalah, diharuskan sekiranya nak digunakan kain yang mahal. Begitu juga bagi wanita, diharuskan untuk menggunakan kain sutera untuk urusan kafan jenazah. Yang keempat, hak yang bersangkut paut mengenai wasiat kepada bukan waris dalam lingkungan 1/3 daripada harta si mati, maka hendaklah didahulukan daripada waris. Hak yang bersangkut paut mengenai wasiat kepada bukan waris dalam lingkungan 1/3 daripada harta si mati, maka hendaklah didahulukannya daripada waris. Maksudnya apa? Sekiranya wasiat si mati tadi ditujukan kepada bukan ahli waris, maka hendaklah didahulukan urusan wasiat terlebih dahulu sebelum urusan faraid. Ini kena faham. Bukan ambil bahagi-bahagi dulu, lepas tu baru tahu arwah ada wasiat. Tak, kena tahu dahulu, kena ambil tahu adakah arwah ini ada membuat wasiat. Sekiranya ada, tunaikan wasiat terlebih dahulu, barulah urusan pembahagian faraid. Jika wasiat itu melebihi daripada 1/3, maka ia tertunda sehingga mendapat izin waris. Jika mendapat keizinan waris, maka didahulukan pelaksanaan wasiat daripada pembahagian pusaka, dan jika tidak mendapat keizinan para waris, maka ditunaikan 1/3 sahaja, yang selebihnya batal wasiat tersebut. Hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum wasiat bolehlah didapati dalam kitab-kitab fiqh yang lain, lebih terperinci mengenai tentang wasiat. Cuma secara umumnya, wasiat ini hanya dilakukan si mati ketika hidupnya. Dan dia mention awal-awal, kalau abang mati nanti yang tanah dekat hujung kampung tu 1 ekar, abang wasiatkan untuk wakaf masjid, contoh. Abang wasiatkan untuk wakaf anak-anak yatim, contoh. Masjid, anak-anak yatim, ahli waris ke tidak? Tidak. Dan dengan syarat, kesemua harta si mati tadi, harta yang diwasiatkan tersebut tidak melebihi daripada 1/3. Kalau melebihi, hendaklah kena dapat keizinan daripada semua ahli waris. Kalau ahli waris tak setuju,
maka maksimum yang diberikan untuk urusan wasiat tadi hanyalah 1/3 sahaja. Hak kepada waris iaitu harta pusaka adalah dalam kategori yang kelima selepas daripada apa yang disebutkan di atas tadi. Lepas daripada urusan hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hutang dengan manusia, kemudian pengurusan jenazahnya, urusan mandinya, kafannya, solatnya dan juga kebuminya, kemudian urusan wasiatnya sekiranya ada, barulah urusan pembahagian faraid. Kita masuk dalam bab yang kelima, definisi waris. Apa yang dikatakan waris? Al-irthu dalam bahasa Arab bererti perpindahan sesuatu daripada sesebuah kaum kepada sesebuah kaum yang lain, atau seseorang kepada seseorang. Ini jelas dapat dilihat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Naml ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa waritha Sulaimanu Daud. Yang bermaksud Nabi Sulaiman mewarisi daripada Nabi Daud. Dalam bahasa Arab, erti mewarisi itu umum dan boleh dipelbagaikan makna seperti mewarisi tahta, mewarisi harta, mewarisi rumah, mewarisi pangkat, kepujian dan sebagainya. Walau bagaimanapun dalam istilah fuqaha, dalam konteks faraid ini, yang dikatakan al-irthu bererti perpindahan milik daripada si mati kepada waris yang masih hidup, sama ada berupa harta, tanah ataupun hak-hak daripada hak syariah seperti gadaian, kafarah dan sebagainya. Dalam istilah fuqaha, erti mewarisi khusus untuk harta dan tanah ataupun hak-hak Islam. Tidak termasuk mewarisi tahta, mewarisi pangkat, mewarisi kemuliaan dan sebagainya. Oleh kerana itu, ia tidak dinamakan warisan dalam istilah fuqaha dalam konteks faraid tadi. Kita masuk dalam cabang pokok, iaitu tentang rukun al-irthu. Rukun menerima pusaka itu ada 3 perkara. Yang pertama, orang yang mewarisi harta si mati. Dalam bahasa Arab disebut warithun. Orang yang mewarisi harta si mati. Sama ada pasangan, sama ada ayah, ibu, anak-anak dan ahli-ahli waris yang lain. Rukun yang kedua, iaitu orang yang meninggalkan harta kepada waris atau si mati. Dalam bahasa Arab disebut muwarrith, iaitu si mati. Dan yang ketiga, harta peninggalan si mati. Haqqun mauruthin, iaitu harta. 3 rukun: orang yang mewarisi, orang yang mati dan harta yang ditinggalkan. Bab kecil lain, sebab-sebab menerima pusaka. Antara sebab-sebab seseorang itu berhak menerima pusaka ada 3 perkara. Yang pertama, disebabkan pertalian nasab ataupun keturunan. Anak mewarisi harta bapa, cucu mewarisi harta atuk, nenek, dan begitulah seterusnya, dengan sebab keturunan, dengan sebab pertalian nasab. Sebab yang kedua adalah sebab perkahwinan. Isteri mewarisi harta suami, suami mewarisi harta isteri, ataupun suami mewarisi harta isteri. Sebab suami boleh kahwin 4. Kalau bahagian isteri, seperti contoh 1/8, sebab si mati ada anak. Kalau misal kata isteri si mati ada 4 orang, maka daripada 1/8 itu dibahagi sama rata di kalangan keempat isteri tadi. Bukan setiap seorang isteri 1/8 tak. Tetapi daripada 1/8 tadi dibahagi kepada 4 orang isteri tadi. Untung ke rugi? Untung kat kita lah.
Tapi bagi perempuan, bagi para isteri, makin sedikit lah. Sepatutnya 1/8 dia seorang. Tapi disebabkan dia ada madu yang lain, maka dia dapat 1/8 bahagi. Kalau ada 4, 4 lah. Kalau bahagi, kalau ada 3, 3. Kalau ada 2, 2. Rugi kat harta saja. Rugi kat harta je. Apa orang dulu kata apa? Payung emas. Payung emas. Bukan setakat duit emas lagi, payung emas. Seronok cakap bab ni kita lelaki. Simak yang kat belakang panas di telinga, merah telinganya. Tapi hukum tetap hukum. Hukum tetap hukum. Bila cerita tentang faraid ini, saya sering cakap, saya bukan berkata tentang faraid ini lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Bukan sebab saya seorang lelaki, tidak. Hatta kalau misal katalah saya seorang perempuan sendiri pun, benda yang hak kita kata hak. Dan ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas, yang mana waris lelaki mewarisi 2 kali ganda daripada waris perempuan. Apa hikmahnya? Sebab lelaki ini tanggungjawabnya besar. Perempuan ini daripada dia kecil sampai dia berkahwin, dia ditanggung oleh ayahnya. Kalau dia tak ada ayah, siapa nak tanggung? Pakciknya, adik-beradik lelaki sebelah arwah ayahnya. Kalau dia ada saudara lelaki, abangnya tanggung. Tetapi apabila dia dah berkahwin, maka tanggungan dia kembali kepada suami dia. Berbeza dengan lelaki. Dalam bab harta faraid ini kita memang kembang mata. Sebab banyak bahagian aku. Tapi kena ingat, tanggungjawab yang kita pikul sangat besar. Saya bagi contoh. Seseorang meninggal dunia, tak ada anak, ada isteri seorang, dan tak ada ayah, tak ada ibu, dan dia ada saudara lelaki. Dia ada anak perempuan seorang, maaf, saya bagi gambaran contoh yang mudah untuk kita faham. Seorang lelaki meninggal dunia, dia ada isteri dan juga anak perempuan seorang. Kemudian ayah dan ibu si mati tadi tak ada dah, dan dia ada saudara lelaki seorang, sama ada abang ataupun adik dia. Yang isteri tadi dapat berapa? 1/8. Sebab arwah ni tadi ada anak. Tak kisah anak lelaki atau anak perempuan, apabila ada sahaja anak, maka pasangan isteri tadi akan dapat 1/8. Kalau tak ada anak, maka dia akan dapat 1/4. Sama ada anak dengan dia ataupun anak bersama isteri yang lain sebelum dia. Faham tak maksud saya? Duda, ada anak seorang perempuan, kahwin dengan perempuan lain, belum ada anak, meninggal dunia. Jadi dia ada anak perempuan seorang, ada isteri dan ada abang tadi. Maka isteri tadi akan dapat 1/8 dan anak perempuan yang seorang akan dapat 1/2. Selebihnya pergi ke mana? Ada baki daripada 1/2, kemudian 1/8 untuk isteri, ada baki lagi. Bakinya pergi ke mana? Pergi ke saudara lelaki tadi, adik-beradik lelaki. Sebab tu orang dulu risau kalau tak ada anak lelaki. Sebab apa? Boleh jadi hartanya akan berpindah kepada saudara dia, adik-beradik dia. Sebab dia tak ada anak lelaki. Anak perempuan, kalau seorang 1/2. Kalau berdua, 3, 4, 5 atau lebih, semua perempuan hanya dapat 2/3 sahaja. Selebihnya akan pergi kepada saudara lelaki. Kalau ada ayah si mati, ayahlah dapat. Tapi kalau tak ada ayah, adik-beradik lelaki. Tapi jangan seronok yang dapat, tanggungjawab dia untuk jaga anak perempuan tadi. Bukan hanya seronok dapat mewarisi harta, tetapi tanggungan anak perempuan tadi terletak di bawah dia. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, teruskan dalam bab tadi, sebab-sebab menerima pusaka. Yang pertama tadi dengan sebab nasab keturunan, yang kedua dengan sebab perkahwinan, dan yang ketiga dengan sebab walak.
ataupun hamba. Hamba yang telah dimerdekakan. Kemudian ada harta sendiri, belum sempat kahwin, belum ada waris, meninggal dunia, maka harta tersebut boleh diberikan kepada bekas tuan dia. Tapi dalam sekarang ni tak adalah lah. Ini tapi dalam zaman dahulu masa lagi ada konsep penghambaan, maka dengan sebab hamba, penghambaan juga merupakan sebab berlakunya perpindahan harta dalam kaedah faraid. Kita rincikan lagi. Yang pertama tadi dengan sebab pertalian nasab ataupun keturunan. Mereka yang berhak menerima pusaka atas sebab pertalian nasab ialah kedua ibu bapa, anak-anak, bapa saudara dan lain-lain. Mereka ini terdiri daripada 3 kumpulan berikut. Yang pertama, mereka yang menerima secara fardu. Apa yang dikatakan menerima secara fardu? Yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami dapat walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu para suami akan mendapat 1/2 sekiranya isteri kamu mati tidak mempunyai anak. Ini yang dikatakan menerima secara fardu, dah ditetapkan berapa bahagian. 1/2 suami. Kalau si mati isteri tadi ada anak, maka suami dapat 1/4. Kalau isteri suami yang si mati tadi tak ada anak, isteri dapat 1/4. Kalau suami dia ada anak, isteri dapat 1/8. Itu yang dikatakan fardu. Bagi bapa 1/6, bagi ibu 1/6. Itu yang dikatakan fardu yang telah ditetapkan. Yang kedua, mereka yang menerima secara asabah. Asabah ni apa dia? Baki. Siapa dia? Antaranya adalah anak lelaki dan boleh jadi anak perempuan sekiranya bersama dengan saudara lelaki dia. Asalnya ayah meninggal dunia, ada anak perempuan seorang, maka anak perempuan seorang dapat 1/2. Tetapi jika ada anak lelaki dan perempuan, maka perempuan ni tadi, anak perempuan dapat asabah dengan nisbah 1 bahagian dia, 2 bahagian abang atau adik lelaki dia, adik-beradik dia. Dan yang ketiga, mereka yang menerima secara zawil arham. Apa makna zawil arham ini? Dia bukan ahli waris, tetapi contoh anak lelaki atau perempuan daripada anak perempuan. Anak lelaki atau anak perempuan daripada anak perempuan, maknanya cucu kita daripada anak perempuan kita. Dia bukan ashabul furud, dia bukan termasuk dalam ahli waris yang ditetapkan. Yang termasuk dalam ahli waris adalah anak lelaki ataupun anak perempuan daripada anak lelaki kita, cucu tetapi dari jalur anak lelaki kita. Tapi kalau cucu dari jalur anak perempuan kita, maka dia bukan ahli waris tetapi dikatakan zawil arham. Antara lain adalah anak lelaki atau perempuan daripada saudara perempuan kita, anak kakak kita, ataupun anak adik perempuan kita. Sama ada lelaki atau perempuan, itu termasuk dalam zawil arham, bukan ashabul furud, bukan ahli waris yang 25 tadi. 15 lelaki, 10 perempuan, yang itu tak termasuk. Dan yang selain daripada itu adalah anak perempuan daripada saudara lelaki. Yang kedua, dengan sebab perkahwinan. Yang dimaksudkan dengan perkahwinan itu ialah pernikahan yang sah walaupun tidak berlaku persetubuhan selepasnya. Aku terima nikahnya si Pulan, binti si Pulan, dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Sah? Okay. Meninggal dunia, maka pada ketika itu isterinya dah layak untuk mewarisi harta pusaka walaupun belum lagi bersama. Yang dimaksudkan dengan perkahwinan itu ialah pernikahan yang sah walaupun tidak berlaku persetubuhan selepasnya. Ini bererti jika kematian sebaik sahaja akad nikah selesai dilakukan, maka si mati atau suami berhak menerima pusaka daripada si mati, yakni pasangan yang meninggal.
Dan yang ketiga tadi adalah wala' ataupun penghambaan wilayah. Wala' iaitu pusaka yang berhak diwarisi oleh seseorang disebabkan dia memerdekakan hambanya. Contohnya, apabila mati bekas hambanya dan hamba itu ada meninggalkan harta tetapi tiada waris seperti bapa atau anak, yang secaya hartanya itu dipusakai oleh bekas tuannya, yakni yang memerdekakan hamba tersebut. Nabi SAW bersabda, al-wala'u lahmatun kalahmatin nasabi la yuba'u wa la yuhabu. Yang bermaksud, pemerdekaan atau wala' itu satu pertalian qarabah, seperti mana pertalian nasab, yakni keturunan yang tidak boleh dijual beli dan tidak boleh dihadiahkan kepada orang lain. Azan Isyak ya. Lepas azan dulu. Azan dulu, kemudian kita sambung sikit. Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma rabbana zahid da'wati tamah wa salatul qa'imati sayyidina Muhammad wa salatul fadil wa ba'athal maqaman alhamdulillah wa zama'ata innaka la tukhliful mi'ad. InsyaAllah kita sambung sedikit dalam 5 ke 10 minit. Okey, tadi dah selesai dalam sebab-sebab menerima pusaka. Yang pertama tadi sebab pertalian nasab, anak daripada bapa, dan begitulah seterusnya. Yang kedua dengan sebab pertalian perkahwinan, dan yang ketiga dengan sebab wala' ataupun penghambaan. Kita masuk dalam bab syarat-syarat menerima pusaka. 3 syarat untuk seseorang itu layak menerima pusaka. Untuk membolehkan seseorang itu mewarisi pusaka, maka dia perlulah terlebih dahulu memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh para fuqaha, seperti mana berikut. Yang pertama, meyakini hidupnya waris selepas matinya si mati. Kena yakin ada waris yang hidup apabila seseorang itu mati. Apabila berlaku saja kematian, kena tahu ataupun yakin ada warisnya yang hidup. Itu syarat yang pertama. Walaupun hanya beza 5 minit. Berlaku kemalangan dalam kereta, anak dan juga bapa, dua-dua meninggal dunia. Tapi kita boleh tahu, kalau misal kata meninggal tu di hospital, pihak hospital akan keluarkan sijil kematian. Ada waktunya. Bila tarikh, waktu, jam kematian si mati tadi. Seandainya yang mati dulu ayah, kemudian lepas 5 minit anak mati, maka anak tadi layak menerima harta pusaka, tapi bukan untuk dia, untuk waris-waris dia. Apabila anak tadi dapat harta, dicampurkan dengan harta si anak yang lain untuk faraid bagi waris dia pula. Dia termasuk dalam ahli waris bagi harta ayahnya tadi. Begitu juga sebaliknya. Kalau misal kata yang meninggal dulu anak, maka ayah tadi dapat harta pusaka walaupun dia meninggal 5 minit selepas. Dan harta untuk ayah tadi ditambah dengan harta ayah yang lain, dibahagikan faraid kepada waris-waris ayah yang lain. Yang kedua, meyakini matinya si mati. Kena yakin sungguh-sungguh bahawa fulan ni dah meninggal dunia. Kalau di hospital mudahlah, ada pengesahan sijil kematian, pengesahan daripada pihak hospital mengatakan si fulan bin Sufulan dah meninggal dunia pada tarikh sekian-sekian pada waktu jam sekian-sekian. Yang ketiga, mengetahui akan hubungan waris dengan si mati. Kena tahu hubungan waris. Jangan tiba-tiba meninggal dunia mentang-mentang hartanya berjuta-juta, datang tak siapa-siapa mengaku waris. Aku anak kepada si mati ni. Sebab tahu orang ni banyak duit, banyak harta, jadi mengaku. Kena tahu, mengetahui akan hubungan waris dengan si mati. Ada perinciannya setiap satu syarat-syarat ini. Yang pertama tadi, meyakini hidupnya waris selepas matinya. Kemudian yang kedua, meyakini matinya si mati. Dan yang ketiga, mengetahui akan hubungan waris dengan si mati. Perincian ini nanti kita akan sambung
pada perjumpaan yang akan datang. Cuma satu saya nak sentuh dalam kes contoh yang sebelum ini berlaku kehilangan pesawat. Ini dalam bab orang yang hilang. Kehilangan pesawat MH370. Apabila hilang, jadi macam mana nak tentukan sama ada mangsa-mangsa ini dah betul-betul meninggal dunia ataupun tidak? Maka pendapat ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i diambil secara minimumnya adalah setahun dan maksimumnya adalah 3 tahun. Apabila selesai dari maksimumnya 4 tahun, minimum setahun, maksimum 4 tahun. Apabila dah selesai 4 tahun, maka itu adalah tempoh maksimum untuk menentukan si mati ini betul-betul mati. Mangsa ini betul-betul meninggal dunia. Sebab apa nak kena tahu? Sebab urusan insurannya, urusan faraid hartanya, dia berkaitan. Sebab tu nak kena tahu berapa tempoh diambil yang ditentukan oleh para fuqaha bagi hal orang yang hilang. Tak tahu kedudukan kat mana, apatah lagi memang tahu kesnya pesawat tadi hilang. Nak kata terhempas, tak jumpa bangkai pesawat, tahu-tahu hilang. Jadi tempoh maksimum adalah 4 tahun. Dan insya-Allah akan datang kita akan masuk lebih terperinci untuk setiap syarat-syarat menerima pusaka tadi. Kita akan ceritakan lebih detail dan terperinci insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun anda terkasar bahasa, tergores hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Yalah, mungkinlah dalam ucapan saya mungkin ada yang terkasar ataupun ustaz ni muka masam je, tak senyum pun masa kuliah. Jadi saya minta maaf. Kalau tergores hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.